Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil yang sudi bersama kita di kuliah asar pada petang ini untuk syarah kitab Qalbun Salim. Yang berusaha Puan Hajar Rosniati binti Mansur serta AJK pengurusan yang telah pun menyediakan platform untuk kita berkuliah pada petang ini, yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin muslimat yang memilih untuk berada di Google Meet Gemenut Iman yang terus istiqamah mengimarahkan kuliah-kuliah yang telah dianjurkan oleh Gemenut Iman. Mudah-mudahan Allah dorongkan kita terus untuk kita mempertingkatkan keimanan kita, tambahkan ilmu kita serta amalan dan masukkan kita dalam golongan orang-orang yang dilimpahi dengan pelbagai kebaikan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada pada ketika ini. Bagi memberkati kuliah asar kita pada petang ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat limpahan rahmat keberkatan berada di halaqah ilmu dipayungi oleh para malaikat sepanjang kita berada pada taman ilmu petang ini. Tanpa kita melengahkan masa lagi, dengan segala bangga dan sukacita, saya serahkan kuliah asar kita kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil untuk syarah daripada kitab Qalbun Salim. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator pada petang ni, Bonda Nur yang saya muliakan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semuanya? Sihat ke? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sekali lagi dapat kita berkumpul pada petang ini bagi menyambung bicara muka surat 247, betul? Ya Ustaz, betul. Alamak, aduh. Ada Ustaz, tapi mana? Ayalah, tak apalah, samalah. Alhamdulillah kita duduk di. InsyaAllah pada nota kaki berapa? 257, betul ke? Betul lah tu kot, insyaAllah. Baik. InsyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Antara hadis-hadis lain yang mencela mencintai dunia termasuk lah daripada Sayyidina Ka'ab ibnu Malik Rasulullah SAW bersabda, mazi'bani ja'i'ani ursila fi wanamin bi'afsadalaha min khirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dan dilepaskan di tengah sekulang kambing
lebih rosak daripada tamaknya seseorang kepada harta dan kedudukan agamanya. Hadis ini mengandungi contoh perbandingan yang sangat penting dan besar sekali. Ia menunjukkan bahawa pegangan agama seseorang boleh terhakis terhadap yang rosak disebabkan dua perkara, iaitu tamak kepada harta dan kehormatan di dunia. Ini penting juga ni, sebab kalau kita jenis tamak pada harta ni, orang tamak bahasa ialah, kalau bonda Nok Akia dia selalu mengajar kat sekolah, dia kata orang tamak selalu rugi. Sebab tu tak boleh tamak-tamak lah. Tak tahulah bonda Nok Akia cikgu apa, lupa dah. Dan sebut benda tu. Sebab tu tamak dan inginkan dihormati. Dihormati ni maksud dia apa? Nak dimuliakan. Dalam kitab tasawuf mengajarkan kepada kita jangan disebabkan kemuliaan kita menjadi terlalu, orang kata apa, taksub dengan penghormatan dunia. Yalah, kalau kita dihormatikan, kita rasa lebih, orang kata apa, hidup ni lebih luar biasa. Bila kita ke mana-mana, orang hormat kita. Bila ke mana-mana, dia kira glamour lah. Sebab tu, perkataan glamour ni bagus. Sebenarnya orang kata, Ustaz, kita tak payah popular. Kadang-kadang popular ni penting. Tetapi jangan mencari. Tapi biar Allah yang kenalkan kita. Kan, kadang-kadang ada orang mencari popular, dia mencari. Buat dengan banyak-banyak cara supaya dia mendapat penghormatan. Tetapi ada orang, dia tak mencari penghormatan. Tetapi Allah yang memberi penghormatan itu sampai orang lain turut memberi penghormatan. Sebab itu, kalau mengajar agama ni, tak boleh nak mengharapkan penghormatan daripada orang. Kalau kita harap penghormatan daripada manusia lain, susah kita. Dengan belajar agama, mengajar agama, semata-mata untuk mendapat penghormatan. Ini kes berat lah. Ini saya sebut sebagai benda yang kita kena elak lah dalam hidup. Nak dipuji, nak meraih sanjungan, tak ada. Sebab kalau baca dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW juga, satu orang yang tak berapa suka ketika mana dalam majlis, disebut-sebut namanya, dipanggil-panggil namanya, dicari-carinya. Itu Nabi SAW. Berbeza dengan kita, kalau kita datang, orang suka pandang kita, contohlah kita ni selebriti ke, kita ni orang yang dikenali ke, kan, takut-takut kita terlalu taksub dengan penghormatan dari dunia. Kalau boleh jadi orang biasa lebih okey. Tapi kalau benda tu Allah bagi, different dengan benda tu kita cari. Dan macam artis ni dia bezalah sebab dia popular dengan cara dia. Tapi kalau mengajar agama ni, dia ada juga popular. Kan, dia panggil ustaz selebriti. Asal selebriti ni kalau pergi mana-mana orang selalu gambar dengan dia. Bila ustaz selebriti ni selalu orang gambar dengan dia. Selalu orang belanja dia makan, tu antara dia lah. Tapi bukan kita meminta ni tak boleh. Melainkan kita kena belajar tasawuf. Yang datang tu semua datang daripada Allah. Kita tak minta popular. Tetapi benda tu datang kadang-kadang dengan kenalan ini juga bantu kita sebarkan dakwah. Itu saja. Cerita dan terhormati Allah. Sebab tu kita jangan terasa terlalu kecil lah dalam dunia ni, sebab keadaan kehormatan dunia ni kalau Allah bagi, sesiapa boleh hebat. Tuan-tuan, kalau Allah kata Allah nak naikkan seseorang dan Allah berkehendak atas seseorang, maka ia akan terjadi. Macam Al-Fadhil Ustaz Az-Zahar Idrus lah. Kita masyhur kalau kita kenal dia pada tahun 2010. Dia berkempen dalam dakwah. Kan? Bukan berkempen, maksud dia menceburi dakwah. Kan kita tengok sampai sekarang tahun 2023, maka dah hampir kepada itulah jauh jugalah perjalanan beliau. Dah 13 tahun berbanding dengan saya bermula pada 2017. Tak sampai 10 tahun. Tapi Allah nak muliakan seseorang dengan caranya, kita tak boleh halang. Tapi kemuliaan tu Allah bagi tak apa. Tapi
itu juga ujian bagi kita. Takut kita ujub, takut kita riak. Tapi orang-orang yang diberikan Allah sebegini seperti Al-Fadil, Ustaz Zahar Idrus ni, orang yang mulia lah. Tak sama mereka-mereka yang tak menjaga dirinya. Alhamdulillah. Tuan dirahmati Allah. Sikitlah selingan sebab hari ni kita tengok dalam konteks media sosial kan, kita tengok orang-orang yang dalam media sosial banyak menghantam ulama-ulama kan, sering kata tentang ulama. Kita kena ingat dulu mak ayah kita selalu pesan, kalau dengan guru agama kita kena hormat, kalau dengan guru agama kita kena sayang. Ulama ni luar biasa, tak semua orang boleh digelar ulama. Sebab tu kena berjaga-jagalah. Tak semua orang mampu berkata sesuatu yang betul, sesuatu yang benar. Wallahu a'lam. Ibn rahmati Allah SWT. Dan pada nota kaki yang kedua daripada Sayyidina Zaid bin Sabit, Rasulullah SAW bersabda, man kana fid dunya ammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrah ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya gharimah. Sesiapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, kerja ingat dunia, ibadah dunia. Seperti mana pada minggu lepas Kekanda Amira sebut, Ustaz, kecelakaan paling besar ni apa? Saya sebut, bila salat pun masih ingat dunia. Bila baca Quran ingat dunia. Zikir pun kalau tak dia ingat dunia. Patut bila kita salat ingat Tuhan. Bila kita buat ibadah ingat Tuhan. Tu sebab tu kita kena elak. Sesiapa yang tujuan hidupnya dunia. Cari duit banyak-banyak, tujuan dia dunia. Bukan kerana Allah. Maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua matanya dan dia mendapat dunia menurutnya. Menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Sebab dia nak dunia. Cuba kita duduk balik semula dengan hati kita. Kadang kita kena ingat, jangan terlalu memikirkan dunia, jangan terlalu menuruti dunia. Jangan terlalu kejar dunia. Sebab dan sesiapa yang niat tujuannya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Kalau dia menjadikan matlamat hidupnya adalah akhirat. Dunia ni, kita sebut itulah. Dunia ni akan jadi serba-serbi tak kena kepadanya. Dunia ni datang dalam keadaan hina, maksud dia tidak ada yang sangat perlu. Melainkan akhirat menjadi keutamaan. Tapi, pastikan setiap tujuan hidup kita ni adalah untuk akhirat. Kalau kita hidup untuk makan, babi dekat hutan pun makan. Kalau tujuan kita hidup ni kadar nak bagi anak isteri makan, anak isteri, anak babi pun bagi makan pada anak isteri dia makan. Maka tujuan kita hidup adalah ibadah kepada Allah. Kalau mengejar akhirat, dunia itu akan datang dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina tu macam hina ni, tak kalau kita hinanya, macam kita tak suka kepada dunia. Bukan makna kita tinggal terus, kita tak suka terlalu padanya. Dan ada kalanya kita ambil yang perlu sahaja agar akhirat kita terjaga. Kan kalau kita tengok benda tu hina semua, kita tak suka. Dalam keadaan dia datang pada kita, tapi kita sendiri tak suka. Kita pun tak nak, walaupun dia ada. Maknanya terputus perasaan menginginkan dunia tu asbab matlamat kehidupan kita lebih cari akhirat. Terputus keinginan dunia. Walaupun dunia tu datang bertimpur-timpur, rezeki datang, tapi hakikatnya dunia tu tak ada langsung dalam hati dia, melainkan akhirat. Bukan makna tinggal dunia, ambil. Sebab dunia ni ada keperluannya. Kan? Sebab Allah jadikan dunia ni bukan saja-saja untuk cari kebaikan. Ambil yang perlu, tinggalkan perkara yang tidak perlu. Ibn rahmati Allah SWT ni nak bagi kita faham. Agar tujuan hidup kita akhirat. Kena betul dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Balikkan semula hati kita.
renungkan dalam hati kita, selama ni aku buat sesuatu ni kerana dunia ke? Tuan dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Tuan yang dirahmati Allah. Ini kita sebutlah supaya faham, supaya jelas. Itu saja. Agar kita terjaga hati kita, terjaga niat kita daripada perkara-perkara yang mendatangkan kesibukan dunia. Kalau sibuk dunia ni tuan-tuan, kita punya kerja orang ganti. Besok kita mati orang lain ambil. Takkan habis kat dunia ni. Kan? Buat juga, tapi akhirat jangan tinggal. Tuan-tuan dirahmati Allah. Hadis ini menunjukkan bahawa cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesar seseorang dalam kehidupannya yang sementara. Cita-cita kita bukan dunia. Cita-cita kita adalah syurga Allah SWT, yang mana pada hari akhirat itu adalah penentuannya. Bagaimana kita akan dapat syurga seandainya dunia ini dijadikan tujuan hidup? Bahkan seandainya dunia ini dijadikan tempat untuk hidup, meraih kesempurnaan dan bahagianya akhirat, itu matlamat utama. Kita semua itu adalah tujuan utama kita. Allah SWT. Itu seronok tu. Dan tuan yang terrahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seronok tu. Sebab tu hari ni kalau kita hati kita terbahak dengan dunia, cepat-cepatlah hindarkan. Sebab dunia ni kita kejar makin dia lari. Makin kejar makin tak cukup. Makin kejar makin dia jauh. Makin kejar makin tak cukup. Dah dapat tapi rasa tak puas. Ini dunia. Tapi kalau akhirat, kita kejar. Kita rasa nak, walaupun dah puas, tapi kita inginkan lagi. Tapi kita kejar, lagi mendesak kita untuk mengajar. Tapi apa yang kita kejar tu tak sia-sia. Sebab bila kejar akhirat, benda tu yang kekal. Dunia ni persinggahan. Lepas tu jangan kejar sangat. Kalau kejar, dia lari. Hari-hari dia lari. Lari. Lama-lama, kita mati. Tak sempat ambil dia, dah mati. Lah mati rupanya dunia ni tak ada apa-apa bagi kita. Kan? Wallahualam. Saya sebut ni bukan apa. Sebab itulah hakikat pada akhir zaman ni, begitulah cara dan kaedahnya. Kan orang ramai berpusuh-pusuh keluar daripada rumah, bangkit daripada tidur, memikirkan dunia, serba-serbi yang tidak cukup. Dan bahkan bahagianya kata ulama, bila mana bangkitnya memikirkan tentang kebesaran Allah, memikirkan syurga Allah, memikirkan bagaimana ketaatannya kepada Allah. Saat dia bangkit tidur, dia memikirkan, wahai Allah, hari ni aku nak buat apa? Contoh, semalam ada jemaah di tempat saya mengajar. Saya mengajar kitab Talbis Iblis, beritan tipu daya iblis di surau tempat saya ni lah, tak jauh dalam 200 meter macam itulah. Tak jauh mana. Saya mengajar dan almarhum ni seorang yang istiqamah, duduk majlis ilmu di hadapan lah. Wajahnya tenang, kan? Orangnya pun tak banyak cakap, suka senyum, kan? Semalam habis-habis balik daripada kuliah, taklah buka handphone sebab tengah mengajar kuliah. Tiba-tiba pada pukul 11 malam tu, terbaca FB surau, menunjukkan almarhum meninggal. Allahu Akbar. Pada pukul 9 malam semalam. Pada Khamis malam Jumaat lah, kan? Dikebumikan pagi tadi. Tak sempatlah ziarah. Tapi dia sakit lah, dalam sakit until sebulan macam itulah. Tapi sebelum dia sakit tu, dia pernah jumpa saya dan dia bayarkan nasi lemak untuk saya dengan anak-anak. Itu adalah perbuatan terakhir yang almarhum buatlah kepada saya waktu tu. Bunda rahmati Allah. Lepas tu dia sakit. Dengan waktu sakit tu teruk jugalah, dia kena denggi rasa. Allah nak jadi sebab kan. Lepas tu dia meninggal pada semalam hari pukul 9. Masya Allah. Orangnya pun tuan-tuan, subuh tak pernah tinggal jemaah. Setiap kali subuh ada. Tapi orang dia mudah. Bercakap tu tak banyak. Senyap je. Kan? Bukan makna kita salah cakap. Cakap tu kalau benda baik, okey. Dia meninggal tu, Masya Allah. Saya rasa macam, Allahu Akbar. Banyak dah antara anak-anak murid saya meninggal pada hari Jumaat dan Khamis malam Jumaat. Harap-harap saya pun meninggal pada hari tersebut lah. Ramai. Alhamdulillah. Sepanjang saya mengajar ni, ramai di kalangan murid-murid saya yang saya ajar ni, banyak berita-berita yang meninggal pada hari Khamis malam Jumaat. Bukan tak ada hari lain, tapi majoriti Khamis malam Jumaat. Saya pun bila Allahu Akbar, kan? Dia orang dia baik senyumnya. Siap pagi jumpa,
Kan dia kata orang tua ustaz makan lagu tu lah. InsyaAllah mudah-mudahan bunda Hawa. InsyaAllah. Setiap kematian tu Allah tentukan, bukan saya. Cuma majoriti murid saya lah. Dan saya pun sebagai guru cemburulah. Kita ni yang guru ni tak tahu mati hari apa. Contohnya gitulah. Tapi dia mati hari Khamis malam Jumaat semalam pukul 9 lebih Paisyak. Dan pagi tadi lah, pagi Jumaat. Siapa yang meninggal pada hari Jumaat, Allah hindarkannya daripada ujian kubur. Fitnah kubur. Mudah-mudahan almarhum mendapat rahmat dan dicucuri rahmat pada rohnya. Mudah-mudahan tempatnya di kalangan orang beriman dan Allah muliakan dengan kematian pada hari Jumaat. InsyaAllah. Tuan yang terahmati Allah SWT. Baik. Kita masuk pada muka surat 248. Okey. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya diru bil a'mali fitana ka fita'il lailil muslim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira atau yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah beramal. Contoh. Bersegeralah beramal wa baridu bil amal fitanan qatita'il lail. Bersegeralah beramal solat sebelum datang ujian-ujian seperti pecahan malam yang gelap gelita, kata Nabi SAW. Seseorang pada waktu pagi masih beriman tetapi pada waktu petang menjadi kafir. Ujian-ujian tu. Maknanya keadaan untuk teguh dalam iman akan datang waktu tersebut. Hari ni, pagi ni dia beriman, petang boleh kafir. Dan kata Nabi SAW, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Atau ada pada seorang pada waktu petang beriman dan pada waktu pagi menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Ni yang kita kena lihat daripada banyak perspektif ataupun daripada sudut banyak tuan-tuan. Dia daripada pagi beriman, petang boleh kafir, petang beriman, pagi boleh kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Maknanya apa? Dia meraih. Pada petang dia beriman. Maknanya iman kita ni ada kala up and down. Iman kita ni kadang-kala dia tak kukuh pada satu tempat. Asbab dunia, kadang-kadang kita boleh menjadi sekelip mata kafir. Asbab daripada dunia. Keinginan dunia. Mengikuti hawa nafsu yang inginkan dunia. Kadang-kadang kita boleh terjatuh sungkur daripada seorang yang beriman lalu menjadi kafir. Asbab syahwat yang menguasai diri kita. Hari ini saya sebut ni. Kadang keinginan dunia. Dunia ni kalau dia dah terpahat, keinginannya terlalu kita cari. Saat kita mencari akhirat, hilang sebentar. Kita sebut apa? Dia macam sekelip mata dia boleh main. Bahasa dah sebut lagu tu lah. Maksud dia apa? Kadang kita ni baiklah. Malam tu kita tahajud, malam tu kita astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya. Waktu kita sebut tu. Tapi bila siang hari, iman kita ni up and down, tak kukuh. Sebab tu kena memperbaharui iman kita dengan kalimah la ilaha illallah. Rajin istighfar, rajin ucap kalimah at-tauhid. Ni nak sebut kalimah tauhid. Ni kena ada dalam kehidupan kita. Nampak simple. Tetapi ia sangat berat. Kenapa saya sebut sangat berat? Sebab begitulah yang saya sebut tadi. Keadaan-keadaan yang memaksa kita menjual agama kerana dunia. Mengorbankan sedikit agama yang kita ada asbab menurut hawa nafsu terhadap dunia. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena elak-elakkan. Dan disebutkan juga pada
Nota kaki yang keempat daripada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratih. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Fasiru ma yabqa ala ma yafna." Sesiapa yang sangat cintai dunia, kata. Sesiapa yang sangat mencintai dunianya, maka perkara itu akan memudaratkan akhiratnya. Nampak? Terlebih cinta. Hubbud dunia. Sesiapa yang sangat mencintai akhiratnya, maka perkara itu akan mengurangkan kecintaannya kepada dunia. Masya Allah. Senang cerita. Siapa nak kurang cinta dunia, kena lebih cinta akhirat. Satu orang tua pesan pada saya. Mungkin ibu-ibu, ayah-ayah boleh sebut, boleh apa? Boleh ambil ayat ni sebagai satu motivation. Seorang hamba Allah ni usianya 7 dalam 66 lah. Orang dah berusia. Dia kata, "Ustaz, mungkin seawal usia perkahwinan kita, kan? Kekanda Amira kahwin bila? 20 umur? 30? Umur 21 kalau tak silap lah. Walau. Gatal. Ustaz, jodoh, adat dan kadar. Jangan menolong. Gatal Kan gatal, saya ingat gatal. Kekanda Intan kahwin bila dah? Wah, hilang ni, mesti pergi makan. Bunda Noh kahwin bila, Bunda Noh? Umur 23. Lepas habis masuk dah mula kerja. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Tu baguslah. Kahwin muda ni bagus. Elak pada fitnah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kalam ni saya ingat daripada pesan. Dia kata, "Ustaz, seusia perkahwinan kita, bermula perkahwinan kita, memang cinta kepada pasangan adalah sesuatu yang tebal." Tebal. Maksudnya tebal tu apa? Sepenuhnya. Kalau 100% tu boleh 95% pada pasangan kita. Tapi bila satu hari Ustaz dah berusia, mungkin Bonda Noh lah, kita ambil umur Bonda Noh sebab Kanda Amira ni dia masih honeymoon lagi. Oh, Bonda Mak Wan ada, tak nampak. Mak Wan pun kira level gatal jugalah macam ke Kanda Amira. 21. Ustaz kahwin umur berapa, Ustaz? Di tangan Tuhan. Jangan sibuk, jangan sibuk. Ustaz kahwin umur berapa, Ustaz? Zaman kami kahwin memang muda-muda. 21. Betul. Janganlah Mak Wan marah kenapa? Saya tak sebut apa pun. Ustaz pun kahwin muda. Kan Ustaz? Kahwin muda. Ustaz pun kahwin muda. Isteri muda lagi. Habis. Saya kahwin 23. Isteri? 26. Orang lelaki kalau 23 tu tuyang kahwin. Selalu orang kata Tuyang. Dia memang gatal. Kalau mengaku tak apa. Okay, Kata-kata orang tua tu kata, "Ustaz, bila Ustaz kahwin nanti," dia kata begitulah. Mula-mula perkahwinan tempoh sampai umur 51. Kan? Dia akan kata, cinta pada pasangan tu tebal. Tapi bila Ustaz dah mencapai usia 50-an ke atas lah, cinta pada pasangan tu ada. Tetapi Ustaz kena ingat, tebalkan cinta kepada Allah itu lebih baik. Kerana pasangan kita mungkin meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan pasangan kita. Mak, jangan salah faham ya. Bukan maksud saya tak sayang. Tapi sayang dah tebal. Tapi tebalkan sayang kita kepada pencipta. Sebab waktu tu waktu kita nak balik dah. Waktu tu waktu sebaik-baiknya persiapan kita nak balik ke kampung yang asal kita. Ini pesan orang tua tu sebutkan saya. Dia kata mungkin Ustaz, cinta kita pada Allah seusia berkahwin ni, dia tebal pada pasangan kita. Tebal tu akan tetap tebal sampai bila-bila. Tapi bila dah usia tua ni, Ustaz kena tebalkan lebih lagi daripada pasangan kita, cinta kepada Allah. Sebab waktu-waktu sebegini, kita nak balik
Sama ada dia balik dulu atau kita balik dulu. Sebab tu biarlah suatu hari nanti kalau dia balik dulu, kita ada cinta yang lebih hebat daripada si dia, iaitu cinta pada Allah. Boleh faham tak? Tentang rahmati Allah. Ni nak sebut ni. Wallahualam. Sebut gitulah. Contoh. Kan? Tapi yang kahwin 21 tu tetap miang lah. Jangan marah. Gurau Mak Wan. Wonder One pula bagi ceramah tak lagi. Sekarang benda buat bagi ceramah. Yalah, saya tahu Mak Wan ramai peminat. Sebab tu kena kahwin awal. Oi, Mak Wan dulu. Memang. Kalau nak kata tu 17 tahun, 19 tahun dah bertunang dah. Itulah Mak Wan. Mak Wan orang ramai. Orang ramai minat. Macam saya orang tak minat. Sebab tu lambat. Macam kekandaan memang. Dia memang begitu perangai dia. Wallahualam. Okay, baik. Kita teruskan. Wallahualam. Okay, tengok. Sesiapa yang sangat mencintai akhiratnya, maka perkara itu akan mengurangkan kecintaannya kepada dunia. Dahulukanlah negeri yang akan kekal abadi, iaitu akhirat, daripada negeri yang akan fana dunia. Dunia tak dipanggil negeri kerana persinggahan. Sebab tu perkataan negeri yang fana ini bermaksud tentang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulukanlah negeri yang akan kekal abadi, iaitu akhirat, daripada negeri yang akan fana, iaitu dunia. Ada lagi perang. Dia kata umur laki-laki kahwin 23 tak matang. Bukan tak matang. Dalam kitab menunjukkan mengelak daripada perkara-perkara berzina. Lepas tu kena kahwin. Kan Mak Wan kata jodoh di tangan Allah. Bukan matang tak matang. Kan Mak Wan kan? Betul. Tapi lelaki 23 memang kurang matang. Mak Wan pun tembak saya. Macam ni tak apa lah. Mak Wan menang lah. Malah nak lawan Mak Wan lah. Wallahualam. Negeri akhirat. Akhirat tu negeri. Dunia ni satu persinggahan. Sebab tu negeri yang fana. Fana ni kehancuran. Kebinasaan. Tetapi akhirat tu tidak ada kebinasaan, bersifat kekal abadi. Syukur kepada kita yang sentiasa mencintai akhirat bersifat kekal. Mencintai dunia tidak kekal. Mencintai pasangan kita tidak kekal. Tetapi cinta itu mesti ada. Tak banyak walaupun sedikit. Wallahualam. Ibadah Sayyidina Amru bin Auf. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Fawallahi lal faqra akhsha alaikum walakin akhasha alaikum ayyubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kaman tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum." Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menipu kamu, kata Nabi SAW. Tetapi yang aku takutkan ke atas kamu ialah apabila harta dunia dibentangkan kepada kamu, kata Nabi, seperti kamu yang telah dibentangkan kepada orang sebelum kamu. Lalu kamu berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Seperti yang telah mereka lakukan, dan harta itu akan membinasakan kamu seperti ia membinasakan mereka. Catat. Perkara tersebut Nabi kata, demi Allah, fawallahi lal faqra akhsha alaikum walakin akhsha. Bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kamu. Aku tak takut miskin menimpa kamu. Tapi aku takutkan ke atas kamu ialah apabila harta dunia dibentangkan kepada kamu seperti mana yang telah dibentangkan kepada orang sebelum kamu. Lalu kamu berlumba-lumba untuk mendapatkan seperti yang telah mereka lakukan, dan harta itu akan membinasakan kamu seperti ia telah membinasakan mereka. Orang-orang terdahulu cinta mereka kepada harta. Zaman-zaman kaum-kaum terdahulu bukan salah mengejar harta, tetapi berlumba-lumba untuk siapa lebih kaya ni tidak betul. Takut-takut harta tu membinasakan kamu.
Harta ni perlu, bukan dilarang secara mutlak. Tetapi harta yang dikejar berlebih-lebihan sampai terlupa matlamat akhirat, takut menjadi binasa kepada kita. Ni kita takut ni. Kan sebab tu Allah sebut dalam Quran, fastabiqul khairan. Berkejar-kejar, berlumba-lumba dalam kebaikan. Mencari kebaikan. Berlumba-lumba cari kebaikan. Bukan berlumba-lumba mencari kekayaan. Bukan berlumba-lumba nak tunjuk rumah siapa lagi mewah. Bukan berlumba-lumba untuk mencari kereta siapa lagi besar. Tapi mencari kebaikan. Dengan harta tidak akan binasa kalau kamu gunakan harta itu di jalan Allah. Kaya tak salah. Yang salah itu bila kamu gunakan pada tempat yang tak betul. Mencari harta juga tak salah. Yang salah mencari harta sampai kamu melupakan Allah. Mencari kekayaan tak salah. Sebab ada sahabat Nabi yang kaya. Tetapi kalau kaya itu sampai menyebabkan kamu lupa ibadah, itu bahaya. Tentang carilah. Kan kaya ni perlu sebenarnya. Kalau tak kaya macam mana nak keluar zakat? Kalau tak kaya macam mana nak bantu fakir miskin? Kalau tak kaya macam mana kita nak berinfak? Kan? Tuan-tuan, semalam ada satu surau telefon saya. Dia kata, Ustaz, nak minta maaf, ada berita tak baik. Saya kata, kenapa? Surau kami mengalami masalah. Dia kata, surau kami hampir kekurangan dana. Selama 6 bulan ni, kutipan dana semakin berkurang. Kutipan dana semakin berkurang. Kami pun tak tahu sebab apa. Tak ramai yang ingin berinfak. So di sini buat postmortem lah. Mungkin yang pertama, kos taraf hidup semakin meningkat. Bila semakin meningkat, mungkin mereka menggunakan kepada yang perlu dahulu. Bukan tidak berinfak, menggunakan pada keperluan dulu. Ini saya sebut banyak surau-surau yang semakin kurang dana mereka. Sebab selama saya mengajar tu tak pernah kurang. Tapi semakin kurang dana mereka. Saya tak pastilah sebab bukan saya yang menguruskan, cuma rungutan lah kepada setiap surau yang di kawasan mereka. Memang surau-surau ni susah sikit mendapat dana sebab mereka bukan surau Jumaat. Kadang-kadang mengharap bantuan daripada jemaah. Tapi mungkin bila dibuat postmortem, sebab kos semakin meningkat. Kan? Lagi satu, bila kos semakin meningkat ni, taraf hidup meningkat, mungkin perlunya pada kegunaan yang perlu. Kan? Sebab tu saya kata kaya ni perlu. Dapat kita bantu sedikit sebanyak pada agama Allah. Kan? Jangan kaya sedekah masjid RM1 je. Sedekahlah lebih sikit. Nah, saya tak pasti. Saya pun terfikir-fikir jugalah. Selama saya mengajar agama Nur Iman ni lama dah. Setahu saya dah sampai 3-4 tahun dah. Sebab anak saya yang seorang tu hampir cicah 5 tahun. Maka dalam 3-4 tahun lah saya rasa agama Nur Iman ditubuhkan pun. Lepas tu COVID dulu, macam 2-3 tahun jugalah saya mengajar. Saya pun terfikir bagaimana keadaan kos untuk menanggung kuliah. Sebab saya tengok kuliah di Gema Nur Iman ni luar biasa. Kan? Tapi Alhamdulillah, saya ucapkan tahniah lah kepada staf pentadbiran yang bertungku lumus mencari dana-dana infak untuk melakukan program-program majlis pengimarahan majlis ilmu ni. Dan saya juga mengucapkan tahniah lah pada jemaah yang istiqamah dengan Gema Nur Iman dalam memberi infak. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki dan memberikan kebahagiaan dunia akhirat sebab infak pada satu tempat yang sangat berguna, iaitu membawa kepada satu kefahaman agama pada mereka-mereka yang tak dapat ke masjid, hatta sekalipun boleh mendengar pada tiap-tiap masa, hatta di dalam YouTube. Sebab tu saya terfikir-fikir. Kan? Sebab tu saya kata kaya tu perlu juga. Kalau tak kaya macam mana kita nak infak? Kan? Macam dekat surau hari yang saya sebut tu. Dana mereka semakin kurang. Lepas tu saya sebut kenapa kurang. Dia pun tak pasti sebab selama ni okey. Cuma saya menyeru pada jemaah-jemaah lah. Kita turut bantu serta pada NGO ataupun pertubuhan Gema Nur Iman ni dalam majlis-majlis. Kalau tiada tuan-tuan yang infak, takut kita terberhenti pengimarahan yang ada sekarang ni. Kita boleh kekalkan. Cuma pastikan kita menjadi orang-orang yang sentiasa membantu agama Allah.
Kita tak mampu mengajar, tapi kita infak dengan harta kita supaya orang lain boleh mengajar kita. Itu lebih baik. Sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Dan takkan miskin pada orang yang berinfak. Sebab tu kita kata kalau kaya ni tak perlu, susah juga. Kaya ni kena ada. Supaya dapat memberi apa-apa sumbangan di jalan Allah. Yang tak boleh itu kaya. Tapi tak memberi apa-apa manfaat pada agama Allah. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk pada nota kaki yang ke-6. Daripada Sayyidina Sauban Rasulullah SAW, muka surat 249. Rasulullah SAW bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qa'il wa min killatin nahnu yawma idhin. Qala bal antum yawma idhin kasirun walakinnakum usa'un. Kahusa'is sayli wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabbata minkum wala yakzifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal hawan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hampir-hampir umat-umat yang kafir menguasai kamu seperti mana berkerumunnya orang ramai ketika berebut-rebut mengambil makanan. Lalu ada seorang sahabat bertanya, apakah kerana kami orang Islam sedikit pada ketika itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, bahkan kamu pada waktu itu ramai, tetapi kamu seperti buih banjir. Buih banjir. Allah menghilangkan kewibawaan kamu daripada hati-hati musuh kamu serta melemparkan penyakit wahan ke dalam hati-hati kamu. Lalu seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah wahan itu Rasulullah? Baginda menjawab, cinta dunia dan benci kepada kematian. Sebab itu mereka-mereka yang ingat mati dalam keadaan mempunyai harta, mereka akan segera menginfakkan. Tapi mereka-mereka yang mengingati mati pada waktu kesempitan, maka mereka akan bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Muka surat 250. Kita sambung sikit ya. Lepas tu nanti kita berhenti pada 251. Disebutkan mislu talibid dunya mislu syaribi ma'il bahri kullama izdada syurba izdada atasya hatta yaqtulah. Perumpamaan orang yang mengejar dunia adalah seperti orang yang minum air laut yang masin. Setiap kali dia menambahkan minuman, bertambah pula hausnya sehingga dia mati. Sebab kalau air laut masin ni, dia tak menghilangkan haus, dia menambah haus sebab dia masin. Seumpama begitu kata Nabi Isa alaihi salam, macam orang minum air laut. Semakin haus, makna tak pernah rasa cukup. Orang yang kejar dunia. Seperti mana saya maksudkan tadi. Takkan pernah cukup, kejarlah macam mana. Hari ni kalau kita pakai iPhone 5,500, 6,000. 5,500 ataupun 6,000. Jadi akan keluaran terbaru 7-8,000. Handphone kita tu dah takkan pernah cukup, takkan pernah rasa selesa dengan apa yang kita pakai. Sebab kita akan bertukar-tukar. Kereta daripada kereta ni tukar kereta lain. Ini nak sebut tentang rahmat Allah. Dan disebutkan pada Sayyidatina Fadail bin Iyad berkata, "Lau kanatid dunya min zahabin yafna wal akhiratu min khazafin yabqa. Lakana yanbaghi lana an takhtara gharfan yabqa ala zahabi yafna. Fa kaifa wa qad ikhtarna khazafa yafna ala zahabin yabqa." Kalaulah dunia adalah emas yang akan fana dan akhirat adalah tembikar yang kekal abadi, maka sewajarnya kita memilih tembikar yang kekal abadi daripada emas yang nanti akan fana. Lalu bagaimana kita memilih tembikar yang akan fana daripada emas, iaitu akhirat yang kekal abadi. Bagaimana kita memilih tembikar yang akan fana daripada emas, iaitu akhirat yang kekal abadi? Kalau diberikan emas dan tembikar itu kekal, emas itu akan fana, hancur kebinasaan. Maka tetap juga akan kita pilih tembikar sebab ianya
kekal. Macam tak. Seperti kereta. Kereta dengan isteri dengan kereta. Kereta ni akan hancur. Tapi isteri akan bersama dengan kita. Kecuali ajal menemuinya. Itu saja. Tentang isteri ni boleh tempat mengadu. Kereta kalau kita mengadu tak bercakap. Kan? Isteri ni boleh kita berkasih sayang. Kereta tak. Rumah yang besar tak ada isteri. Rugi ni. Dia tak, Mak Wan? Kalau rumah besar tapi tak ada pendamping hidup. Rugi kan Mak Wan? Betul. Nampak Mak Wan sokong. Alhamdulillah. Pertama kali Mak Wan setuju dengan saya. Dah banyak kali lah Ustaz. Orang Alah, lelaki bonda Norini, saya minta maaf tak datang hari tu. Jalan jam semua sangkut. Semua sangkut. Alasan dia tu. Betul, semua sangkut. Saya tak tipu bonda. Saya pergi mana-mana sangkut. Daripada rumah saya nak ke Gombak 1 jam setengah. Ke rumah bonda Norini hampir 2 jam setengah. Hampir ke 3 jam sebab waktu tu tol percuma. 23 hari bulan 12. Highway Karak daripada Batu Cape semua jam. KL jam. Nilai jam. Ke arah Putrajaya jam. Semua kenduri tak pergi lah. Masak makan kat rumah. Itu sajalah. Wallahualam. Semoga bonda punya anak dan menantu dikurniakan barakallahu fiq. Keberkatan dan juga dikurniakan kebaikan, dikurniakan mawadah warahmah dan sakinah dalam perkahwinan itu tersebut. InsyaAllah. Pertama kali tak datang bonda Norini punya kenduri. Kan? Meleleh air liur. Teringin makan nasi minyak. Apakan daya, itulah rezekinya. Kan? Alhamdulillah. Terima kasih. Kejap ada food panda Ustaz. No? Nanti saya sambung. Sat. Ustaz siap dah makanan malam. Food panda. Order di ujung jari saja ya Ustaz Ya. Saya order tu sebab yalah hujung-hujung bulan ni bagi mem rehat, bagi relax, healing untuk menghidupkan baru baru punya kehidupan. Gitulah. Saya dapat saya sebut. InsyaAllah. Ustaz. Okay, baik. Ya. Orang lelaki yang sedar tu, suri tak ada, rumah tak berseri. Betul lah tu. Suri tak ada, rumah pun tak berseri. Sebab tu kereta ada pun bukan dia boleh sembang kita. Kan? Kalau kereta, dia tak boleh bergaduh dengan kita. Kalau isteri, dia boleh bergaduh. Bergaduh dengan isteri best. Tak saya tanya ke Kanda Amnira. Bergaduh ni best. Gaduh-gaduh manja. Yelah, Marah-marah. sebab Perempuan takut Ustaz. Gaduh-gaduh kita yang dosa. tak ada. Kadang-kadang kita takut juga bila kita gaduh-gaduh ni. Dah ceritanya orang buat tak reti je kan. Kita jatuh dosa pula makan perasaan sendiri. Tak apa. Nanti bila gaduhnya, lepas gaduh je mengandung. Itu biasa berlaku. Tak percaya tanya ke Kanda Amnira. Tak, yang betul ni. Ya, dia kalau bergaduh je mengandung. Mengandung je bergaduh. Itu biasa. Sebab tu kena gaduh. Mengandung. Wallahualam kan. Gaduh-gaduh umpam mulut. Sekali mengandung. Nampak? Itulah cara dia. Mustajab. Mustajab berdoa. Okay, wallahualam. Okay, sikit lagi. Satu kali kita sambung. Lepas tu kita berhenti. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, Al-ukala'u salasatun man taraka dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda khaliqahu qabla an yalqahu. Orang yang berakal ada 3 ciri. Ni selalu disebutkan oleh almarhum Tuan Guru Datuk Arundin. Meninggal dunia sebelum dia meninggalkannya. Dia membina kuburnya sebelum memasukinya. Dan dia redha dengan penciptanya sebelum dia menemuinya. 3 benda ni kena ada dalam hidup. Dia meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Dia membina kuburnya sebelum memasukinya. Dia redha dengan penciptanya sebelum dia menemuinya. Wallahu a'lam. 3 benda ni mesti ada pada orang yang berakal. InsyaAllah. Selesai? Alhamdulillah. Ada soalan daripada Mak Wan? Okey, kita buka soalan dulu. Ada yang nak bertanya Ustaz berkaitan dengan syarah Ustaz petang ni, insyaAllah silakan. Ataupun siapa nak bagi pendapat ke ataupun bertanya kemuskilan, silakan. Ustaz, maaf. Ya.
Saya nak tanya, Ustaz, orang perempuan ni bagi saya lah. Ya, Kadang-kadang kita dalam sebut bahasa sekarang dalam dilema lah. Kita tegur salah. Orang perempuan ni kadang Ustaz dia rajin lebih. Sebab dia bab-bab agama ni nak jadi baik itu memang dia nak sangat. Tapi tak tahulah Ustaz. Kadang-kadang kita tegur, mungkin orang perempuan ni dia nak segera agaknya. Jadi kita tegur salah, tak tegur salah. Bila tegur kita dosa, ternaik suara. Jadi macam mana Ustaz? Isteri nak duduk macam mana ni? Kadang-kadang kan benda ni kita nak sunyi, rumah jadi sepi. Kita nak meletik, bukan meletik, kita nak cakap. Udah cerita tak ada bersaut. Itu ceritanya Ustaz. Ustaz bagi pandangan. Terima kasih. Dia kata Ustaz, lagu mana cakap macam tak ada orang cakap. Bila sembang macam tak ada orang nak sembang. Contohnya begitu. Sebab apa? Kadang-kadang nampak simple. Tapi kenapa Ustaz? Ginilah Mak. Ya? Orang-orang lelaki ni, kita ni Mak, kalau hidup berpasangan, memang susah nak bercakap. Susah nak bersembang. Sebab masing-masing ada ego. Lah bila bersembang, lah sekali jadi satu ketidakpuasan hati. Itu saja. Sebab tu tak semua benda boleh kita berkongsi Mak. Kan? Kita mendalami ilmu agama ni bagus Mak. Tapi bukan salah untuk menegur. Tetapi kadang-kadang teguran kita tengok bagaimana. Mungkin ialah suami dia ada ego, sukar ditegur. Bil hikmah. Tapi tak semua. Maknanya salah seorang suami nak tegur. Seorang isteri nak tegur boleh. Cuma sifat ego suami ni dia ada. Tak semua mampu menerima teguran seorang isteri. Begitu juga seorang isteri juga sukar untuk ditegur oleh seorang suami. Itu saja. Sama-sama dalam keadaan ni. Tapi cuma bila kita dah berusia ni, orang kata apa, tak perlulah sampai ke tahap tak bercakap, sampai ke tahap tidak mengendahkan. Tahap-tahap gitu pelik lah. Sebab kita dah berusia ni patut lebih banyak spend time lah. Waktu-waktu ni waktu spend time. Saya selalu pesan juga pada jemaah-jemaah, selalu banyak ke spend time dengan isteri dan suami bila dah menginjak usia-usia sebeginilah. Sebab apa? Sebab ia satu yang perlu. Sebab mungkin di antara kita akan pergi bertemu dengan Allah terlebih dahulu. Salah satu di antara kita. Mungkin kesan perkara ini mungkin bukan hari ini. Mungkin kesan ini terbawa seusia sedang melayari bahtera perkahwinan. Waktu usia. Mungkin ada kesalahfahaman yang menyebabkan hati seseorang itu sukar menerima kata seseorang. Itu pendapat saya yang saya dapat ketika mana duduk dengan seseorang yang hebat dalam motivation. Dia kata begitu. Kadang-kadang luka yang lama sukar hilang. Sebab tu perkara-perkara tu dibawa sampai kepada hari yang tu. Kadang-kadang bukan tak nak bercakap, takut bercakap tu mendatangkan mudarat. Itu saja. Tetapi teguran tu tak apa. Tapi kalau tak dengar tak apa. Kita tegurlah dengan semampu yang kita boleh. Cuma tegur tu bil hikmah. Wallahualam. Terima kasih yang tanya. Ya, Alhamdulillah. Ada boleh buka lagi soalan Ustaz? Kita tutup lah. Sebab Tutup kita dah? dia lapar, dia nak makan, dia kata. Okey, kita Ustaz ni tutup belum dulu. Ustaz lagi tanya. Kita tutup dulu ya Ustaz. Ya, kita tutup insyaAllah. Dan Kita sebelum tutup, insyaAllah. selamat tahun barulah pada semua. Okey. kuliah. Jadi Alhamdulillah kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri Abdul Jalil pada petang ini untuk syarah daripada kitab Qalbun Salim. Jadi apa yang kita dapati tadi, kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Moga kita terus mendekatkan diri kita pada Allah untuk meraih kebahagiaan hakiki. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan bermanfaat, barakah, jadikan panduan dalam kita mengatur kehidupan kita insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemanul Iman, terima kasih pada para jemaah yang terus mengimarahkan kuliah asar kita hari ini Jumaat terakhir. Semoga Allah kurniakan sejuta rahmat dan berkat, kekuatan iman dan rezeki yang berkah kepada kita semua insya-Allah untuk menyambut
tahun baru 2023 pada hari Isnin nanti. Jadi kuliah kita pada malam ini ialah bersama dengan Imam Masjid Negara, Imam Hasan Al-Fadli bin Abdul Rahman, iaitu dengan tajuk kuliahnya Muhasabah Tahun Baharu. Jadi kepada para jemaah, teruskan imarahkan kuliah yang kita sediakan pada pukul 8 malam ini dan seterusnya pada pukul 9 suku bersama dengan Al-Fadil Major Muhammad Naim, Ustaz Muhammad Naim. Jadi kita tutup kuliah kita pada hari ini dengan mempersilakan sekali lagi yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil untuk baca tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Jumpa lagi, minta ampun, minta maaf. Selamat tahun baru. Terima kasih. Jumpa Ustaz pada tahun 2024 nanti. Panjang umur, jumpa lagi. Panjangkan umur Ustaz. Ustaz cepat nak keluar tu. Ustaz dah Ustaz. menghidu. Dia punya pupanda tak sabar dah keluar terus dah. Wow. Sebab yelah bila dah sampai tu anak-anak tu tentulah meruntun-runtun bapaknya untuk buka apa yang dibeli.